Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-15 siri Ultraman Deca. Tapi macam biasa, kepada korang yang masih lagi belum menonton episod ke-15 ni, better korang pergi tonton dulu kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebabnya nanti kalau korang tengok video aku ni, korang bising sebab ada spoiler kat dalam ni. So, baik korang pergi tengok dululah. Alright, untuk episod kali ni, kita akan dapat jawapan kepada beberapa persoalan yang dah pernah timbul dalam episod-episod sebelum ni. Antaranya seperti siapakah Profesor Asakage ni yang sebenarnya dan siapakah lelaki misteri yang start muncul masa episod ke-14. Episod kali ni bermula dengan lelaki misteri tu kembali bertukar menjadi manusia biasa selepas dia berbalas serangan dengan Terra Facer sebagai Ultraman Deca, di mana telah berlaku satu letupan yang besar. Kanata pun terus berdepan dengan lelaki misteri tu dan bertanya kepada dia, adakah suara kau yang bercakap dengan aku dan adakah kau yang telah memberi kuasa cahaya kepada aku? Tapi lelaki misteri tu tak jawab apa-apa, malah dia cakap kat Kanata, jangan masuk campur hal dia. Sekali tiba-tiba kat badan lelaki tu nampak macam ada glitch dan akhirnya lelaki tu jatuh pengsan. Pasukan Guard Select juga sedang berdepan dengan masalah selepas Nur Sedese telah ditembak oleh Terra Facer. Jadi Kapten Murahoshi telah mengarahkan Ryumon dan Kirino supaya terus memantau tindak tanduk Spherosaurus pada ketika tu. Pada masa tu, Spherosaurus sedang menyerap tenaga dari bumi dan telah menyebabkan penghadang The Sphere yang mengelilingi bumi telah menjadi semakin kuat. Pada waktu itu jugalah Kapten Murahoshi mula menyedari yang The Sphere ni sebenarnya sedang menyedut ataupun menyerap tenaga bumi. Kanata cuba menghubungi rakan sepasukan Guard Select dia tapi tak berjaya dan pada ketika itu, lelaki misteri tu kembali sedar. Lelaki misteri tu pun bertanya kepada Kanata apakah nama penuh dia dan bila Kanata bagi tahu nama penuh dia, lelaki misteri tu buat muka terkejut sebabnya dia kata dia pernah makan biskut beras Kanata kat planet Marih. Tapi Kanata kata dia tak pernah jual pun biskut beras dia sampai ke planet Marih. Tapi lelaki misteri tu cakap pada masa akan datang, biskut beras Kanata tu telah pun dijual di planet Marih. Pada waktu itu juga lelaki misteri tu memberitahu kepada Kanata bahawa dia datang dari masa depan tapi dari universe yang berbeza. Lelaki misteri tu bagi tahu beberapa abad dari sekarang, manusia-manusia dari bumi telah berjaya menerokai lebih jauh ke dalam angkasa lepas dan mereka pada waktu itu telah menemui The Sphere. Kemudian manusia-manusia dari bumi telah bekerjasama dengan alien-alien lain untuk memerangi The Sphere. Antara yang membantu ialah seperti Yuzare dan juga satu lagi Ultraman. Masa lelaki misteri tu sebut pasal Yuzare, keluar footage Yuzare yang pernah muncul dalam episod 7 siri Ultraman Deca ni, iaitu Yuzare yang muncul di planet Marih yang bertemu dengan Kengo Manaka. Kengo tak pernah nampak Yuzare itu sebab itu adalah Yuzare dari universe yang berbeza. Lagi satu, masa lelaki misteri tu sebut ada satu lagi Ultraman lain yang turut membantu, keluarlah footage Ultraman Dyna. Kiranya dalam universe lelaki misteri tu ada dua Ultraman lah, iaitu Ultraman Deca dan juga Ultraman Dyna. Dari penerangan lelaki misteri tu, ada kemungkinan besar yang Ultraman Dyna akan buat kemunculan dalam siri Ultraman Deca ni sebab Ultraman Dyna kan turut bersama-sama membantu untuk memerangi The Sphere. Lepas tu, lelaki misteri tu terus menerangkan tentang The Sphere. Dia kata The Sphere ni akan menyerang planet-planet yang ada peradaban maju untuk menyerap tenaga kat planet tu. Dan kemudian, diorang ni akan bergabung pula dengan makhluk-makhluk kat planet tu. Bila The Sphere dah menyerap tenaga yang mencukupi kat sesebuah planet tu, penghadang The Sphere yang mengelilingi planet tu akan semakin mengecil dan pada ketika itulah akan muncul tubuh sebenar The Sphere yang lebih besar. Lelaki misteri tu turut memberitahu bahawa nama sebenar Asakage ialah Agams. Agams ni telah mencipta mesin merentas dimensi untuk membawa dirinya dan juga The Sphere datang ke zaman dan universe Kanata untuk memusnahkan bumi. Masa Agams nak merentas dimensi tu, dia telah merosakkan mesin merentas dimensi tu supaya lelaki misteri tu dan kumpulan dia tak berjaya untuk memburu Agams. Lelaki misteri dan kumpulannya cuba untuk memperbaiki mesin tu tapi tak berjaya untuk memulihkan sepenuhnya. Mujurlah pada masa tu, melalui radar yang lelaki misteri dan kumpulannya ada, diorang dapat menjejaki bahawa pada zaman Kanata tu ada kuasa cahaya yang wujud dan kuasa tu berada dalam badan Kanata. Disebabkan mesin rentas dimensi tu tak dapat pulih sepenuhnya, lelaki misteri tu tak dapatlah nak pergi ke zaman dan universe Kanata. Yang boleh pergi pada ketika itu cumalah D-Flasher dan sebab itulah D-Flasher berjaya dihantar untuk sampai ke tangan Kanata dan membolehkannya menggunakan D-Flasher untuk bertukar menjadi Ultraman Deca.
Lelaki misteri tu kata setiap kali Kanata bertukar menjadi Ultraman Deca tanpa mengetahui apakah sebabnya, dia dapat tahu apakah kuasa yang diperlukan oleh Kanata pada ketika itu. Sebab itulah dia dapat mengirimkan Dimension Card kepada Kanata. Kanata kemudiannya bertanya kepada lelaki misteri tu kenapa Agams telah memilih zaman dia dan universe dia untuk membawa The Sphere untuk memusnahkan bumi. Belum sempat jawapan tu diberikan, Agams pun memunculkan dirinya. Masa Agams muncul, Kanata pun jadi marah-marah lah. Mana taknya sebab Agams pernah cakap kat dia yang dia nak melindungi bumi. Alih-alih si Agams tu tiba-tiba nak musnahkan bumi pula. Marahlah mamat tu. Tapi Agams kata dia bukan makhluk bumi. Dia makhluk yang berasal dari planet Basdo. Jadi buat apa dia nak buang masa, buang tenaga untuk melindungi bumi? Kira logik penjelasan dia tu kan. Agams kata planet Basdo tu dah hancur disebabkan perbuatan manusia-manusia dari bumi. Dia kata kalau manusia-manusia dari bumi ni tak menerokai angkasa lepas, mesti planet dia takkan musnah. Pada masa tu juga, Spherosaurus telah menghantar tenaga yang telah diserapnya dari bawah tanah ke penghadang The Sphere dan menyebabkan penghadang tu menjadi semakin kuat. Aku pun tak faham kenapa nak pergi kuatkan lagi penghadang tu, tapi aku syak ada makhluk yang lebih kuat yang akan datang untuk membantu menyelamatkan bumi. Jadi bila The Sphere dah tahu akan munculnya makhluk yang lebih kuat, diorang pun cubalah untuk menguatkan lagi penghadang tu. Tapi ini jangkaan aku je lah. Lelaki misteri tu bagi tahu kepada Agams yang planet Basdo ni sebenarnya belum pun musnah lagi. Cumanya planet Basdo ni masih dikelilingi oleh penghadang yang telah dibuat oleh The Sphere dan penduduk-penduduk planet Basdo sedang cuba berusaha untuk memusnahkan penghadang tu. Tapi Agams kata tak ada cara pun yang boleh dibuat untuk memusnahkan The Sphere sebab The Sphere ni adalah makhluk yang paling kuat. Dan pada waktu itu Kanata pun bertanyalah kepada Agams, engkau ni nak musnahkan bumi sebab engkau cuba nak ubah masa depan ke? Kanata tanya macam tu sebab dia ingat Agams tu nak musnahkan bumi lebih awal supaya di masa depan orang-orang bumi ni takkan menerokai angkasa lepas dan akhirnya akan menyelamatkan planet Basdo. Lepas tu lelaki misteri tu pun ada cakap tak ada maknanya kalau Agams musnahkan bumi sebab bumi zaman Kanata ni adalah berbeza dengan universe asal diorang. So planet Basdo pun belum tentu akan selamat lah sebenarnya pun. Tapi Agams kata dia bukan nak ubah masa depan sangat pun, tapi lebih kepada nak membalas dendam kepada orang-orang kat bumi. Malah dia sanggup untuk mati bersama-sama dengan orang-orang kat bumi dan juga musnah bersama-sama planet bumi. Kemudian Agams tu secara tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah Kanata. Muncullah lelaki misteri tu berjaya menghadang tembakan tu dan secara serta-merta Agams telah menyeru Terrafasor dan dia pun masuklah ke dalam badan Terrafasor. Menggunakan Terrafasor, Agams pun menembak Kanata dan juga lelaki misteri tu bertubi-tubi. Jadi untuk melawan balik, lelaki misteri tu nak berubah menjadi Ultraman Deca walaupun dia sebenarnya tengah cedera. Masa dia baru nak bertukar jadi Ultraman Deca, Terrafasor telah melepaskan tembakan ke arah lelaki misteri tu, tapi muncullah Kanata berjaya menyelamatkan lelaki misteri tu. Lepas tu Kanata sekolahkan lelaki misteri tu. Dia cakap kat lelaki misteri tu, kau pergi baliklah masa kau pergi tolong kawan-kawan kau untuk musnahkan The Sphere. Masa ni sekarang, zaman aku ni, biar aku dan kawan-kawan aku yang akan melindungi bumi. Engkau fikir pasal masa kau, aku fikir pasal masa aku sekarang ni. Lebih kurang macam tu lah Kanata cakap kat lelaki misteri tu. Lelaki misteri tu lepas kena sekolah dengan Kanata, dia pun bagi D-Flasher tu kepada Kanata dan Kanata ni dengan penuh semangat dan keazaman, dia pun bertukarlah menjadi Ultraman Deca. Tapi malangnya semangat dan kesungguhan yang Kanata miliki tu tak membantu pun masa dia menjadi Ultraman Deca. Terrafasor ni dengan mudahnya dapat menepis semua serangan Ultraman Deca. Bila Deca jadi Strong Type pun tak boleh nak lawan Terrafasor, jadi Miracle Type pun tak boleh nak lawan Terrafasor. Lepas tu Terrafasor telah melepaskan tembakan TR Mega Buster dan Kanata cuba untuk bertahan supaya dia tak kalah lagi dalam pertarungan ni. Sekali tiba-tiba Kanata dapat rasa macam dia ada dapat kuasa tambahan. Rupa-rupanya lelaki misteri tu tengah transfer energi dia pergi kepada Kanata dan sambil dia transfer tu, dia cakap lebih kurang macam ni kat Kanata. Engkau ni sembang je lebih, tapi apa pun tak boleh. Yelah, mana taknya sembang pumpang-pumpang, konon macam semangat lah, ada keazaman yang tinggi lah sekali, satu apa pun tak boleh buat dekat Terrafasor tu. Kemudian tanpa disangka-sangka, lelaki misteri tu muncul belakang Kanata dan dia pegang bahu Kanata sambil berkata, daripada kita fokus kepada punca kekalahan, lebih baik kita fokus kepada macam mana nak jadikan diri kita ni lebih baik. Bila Kanata dengar kata-kata tu, dia buat muka terkejut sebab dia rasa macam dia pernah dengar je nasihat tu. Bila tenaga lelaki misteri tu dah habis bergabung dengan tenaga Kanata,
muncullah kat depan Kanata Dimension Card Dynamic Type. Kanata pun masukkan kad Dynamic Type dalam D-Flasher tu dan kemudian dia pun berubahlah menjadi Ultraman Deca Dynamic Type. Lelaki misteri itu mengatakan Dynamic Type tu adalah bentuk unik khusus untuk Ultraman Deca zaman Kanata. Kiranya bila lelaki misteri tu cakap macam tu, di zaman yang lain, di universe yang lain, Ultraman Deca ni mungkin ada bentuk-bentuk yang berbeza. Entah berapa banyaklah bentuk yang Ultraman Deca ni ada sebenarnya kan. Dengan menjadi Dynamic Type, Ultraman Deca ni nampak lagi kuat daripada Terrafacer. Terkejut dengan kekuatan baharu Ultraman Deca tu, Terrafacer pun melepaskan tembakan TR Mega Buster. Kemudian Ultraman Deca telah menggunakan Shield Mode untuk menyerap tembakan TR Mega Buster tu dan kemudian melepaskan semula kepada Terrafacer dan menyebabkan badan Terrafacer tu nampak macam ada terkoyak juga. Dari Shield Mode, Ultraman Deca ubah benda tu jadi Caliber Mode. Bentuk tu macam pedang juga Lepas tu Ultraman Deca bergerak pantas ke sana ke sini untuk memusnahkan askar-askar The Sphere. Lepas dah musnahkan askar-askar The Sphere, Ultraman Deca ni serang pula The Sphere dan berjaya memusnahkannya hasil 3 kali libasan yang dilepaskan oleh Ultraman Deca. Agams melalui Terrafacer cuba sekali lagi untuk melepaskan tembakan TR Mega Buster. Tapi serangan Daimute Beam yang dilepaskan Ultraman Deca adalah lebih kuat dan menyebabkan Terrafacer pun musnah. Di akhir episod ni, Kanata dan lelaki misteri tu bertemu mungkin untuk kali terakhir. Dan lelaki misteri tu pesan kepada Kanata supaya teruskan berhati-hati sebab Agams ni masih lagi hidup dan dia bukan jenis yang cepat mengalah. Sebelum lelaki misteri tu balik ke zaman dia, balik ke universe dia, dia pun bagi tahulah kepada Kanata nama sebenar dia. Nama sebenar dia ialah Deca Asumi dan dia merupakan cicit kepada Kanata. Kalau kita fikirkan pasal situasi ni, kira menarik jugalah sebenarnya. Sebabnya cuba kita tengok, siri Ultraman Dyna, Asuka tu dapat kuasa cahaya Dyna daripada bapa dia. Tapi dalam siri Ultraman Deca pula, si Kanata tu dapat kuasa cahaya Deca daripada cicit dia. Kiranya, kuasa cahaya dua Ultraman ni datang daripada ahli keluarga dia orang sendiri. Tapi bila kita dapat tahu nama lelaki misteri tu sebenarnya Deca Asumi, aku merasakan nama Ultraman Deca tu pun sebenarnya kita tak tahu lagi lah. Sebab nama Ultraman Deca tu pun diambil dari nama Deca Asumi. Timbul dah satu persoalan baru. Apakah nama sebenar Ultraman Deca tu? Last kali sebelum Deca Asumi menghilang, dia pun pesanlah kepada Kanata supaya menyelamatkan Agams. Bukan apa, Agams ni kalau tengok sebenarnya dia bukan semula jadi jahat lah. Dia ada benda yang telah berlaku yang menyebabkan dia tu memberontak dan menyebabkan dia tu nak membalas dendam. Jadi si Deca Asumi ni pun bagi tahu kat Kanata kalau boleh cubalah pulihkan Agams tu untuk menjadi orang baik semula. Kat ujung sini ni kita dapat tengok Agams tu memang masih hidup dan dia tengah terbayangkan pasal Lelia. Dan kita dapat tengok rupa sebenar Lelia. Dan seterusnya dapat menutup teori di mana ada orang kata Yuzari yang muncul masa episod ke-7 siri Ultraman Deca ni adalah Lelia. Sebab kat ujung-ujung tu kita memang dapat tengok muka sebenar Lelia tu macam mana dan memang tak sama langsung dengan Yuzari. So persoalan yang timbul kat sini ialah apa sebenarnya yang dah berlaku kat Lelia tu dan menyebabkan si Agams ni betul-betul nak membalas dendam kepada orang-orang kat bumi.